Salam bahagia. Jadi pada hari ini ditunjukkan kepada semua kepingan-kepingan duit shilling lama yang merupakan koleksi seorang rakan kita yang telah meminta saya berkongsi bersama-sama, dan tujuannya ialah untuk melelong habis-habisan katanya. Boleh cikgu yang ambil semuanya. Jadi maaf ya, saya tak beli semua duit shilling. Saya hanya tolong promote, manalah tahu ya, ada yang kayo-kayo yang teringin nak bantu kita, sedekah ke apa ke, itu terpulang. Yang penting duit shilling ni boleh dilelong di paparan saya ini. Jadi harga-harga lelong tu saya letakkan lah, dah diletakkan dah pun. Jadi boleh tonton dan sama-sama semak lah kualiti masing-masing. Dan fikir kenapa ada yang mahal, kenapa yang ada murah. Jadi sudah tentulah kali ini kita nak tengok bagaimana pembelajaran sains di sekolah. Ya. Jadi saya dah tulis, belajar sains itu sebenarnya kehidupan kita. Kita lahir, kita menangis, kita lahir, kita buang air besar, buang air kecil, kita lahir, kita lapar, kita makan. Kita lahir, kita nak kasih sayang ibu kita, dahaga, kita menangis. Jadi itu semuanya adalah sains sebenarnya. Dia haruslah diingat bahawa jika ibu bapa di rumah itu yang kata anaknya tak pandai sains, jadi itu adalah salah sebenarnya. Patut ibu bapa menggalakkan bahawa anak-anak di rumah itu apa sahaja yang mereka buat adalah sains. Hatta mengetuk pun sains. Jadi pinggan pecah pun sains. Jadi cubalah jelaskan pada anak-anak tentang apa sebenarnya yang berlaku di rumah. Ketika menggoreng itu pun sains. Jadi pastikanlah ibu bapa sekurang-kurangnya ada basic sains itu. Sebab tu kita dulu sebut nak jadi ibu dan bapa sekurang-kurangnya boleh yang pertama membaca, yang kedua mengira, yang ketiga menulislah jadi yang keempat ni sebenarnya patut ada pada ibu bapa sebenarnya, bukan pada cikgu sahaja sebenarnya. Ibu bapa patut bolehlah membuat PBD pemerhatian berasaskan di rumah Jadi patutlah ibu bapa ada catatan lah bagaimana anak-anaknya di rumah itu ada ke tidak minat sainsnya, ada ke tidak baca bukunya, ada ke tidak, tolong, dan berbagai-bagai lah. Itu yang dikata PBD di sekolah bertaksiran berdasarkan kelas Jadi kita dapati sebenarnya setiap kehidupan kita ni sebenarnya pentaksiran jugalah hatta catatan baik buruk pun itu pun pentaksiran. Jadi ibu bapa janganlah gelojoh sangat nak kata pentaksiran ni sebenarnya mudah. Sebenarnya pentaksiran ni tak mudah sebenarnya. Dia sebenarnya nak tengok belajar di sekolah seorang by seorang jenuhlah cikgu-cikgu. Bayangkan di Malaysia ini kategori bukannya negara maju. Satu kelas 30 ada yang 35, ada yang 40, ada yang nasib baik 17. Tu pun kelas-kelas yang dikatakan kelas tak minat belajar. Bukan cikgu tak mahu ajar, tapi budak-budaknya faham-fahamlah, kadang datang kadang tidak. Jadi itu semuanya PBD lah juga. Kadang-kadang ibu bapa janganlah harapkan guru saja nak membentuk segala-galanya. Sebab tu kita patut wajibkan PBD di rumah juga. Buatlah skor untuk ibu bapa tu. Nak bagi skor berapa anak mereka. Patut letaklah CJ tu kat rumah. Jadi sebab tu kita sebut anak yang baik datangnya daripada rumah yang baik. Contoh itulah ayat saya Patutnya kita dah mula daripada kecil didik anak, tengok ulat tengok habuk, tengok sampah, kutip lah. Ini di sekolah kadang-kadang cikgu jenuh nak suruh sapu sampah, kutip sampah. Semua tu nilai-nilai murni. Tapi bayangkanlah apa budak jawab di rumah pun mak yang sapu. Jadi sebenarnya yang salah ialah ibu bapa. Kadang-kadang tak didik anak tu menyapu, mengutip sampah. Semuanya berbalik kepada PBD ibu bapa sebelum itu. Maknanya kita dididik dahulu kala sebenarnya adalah ibu bapa kita
Itu yang orang kata ibu yang berceloteh, ya, ribu-ribu celotehnya, sebenarnya itu pun PBD. Nak nilai anaknya, kadang-kadang nak bentuk anak ni bukan senang. Bagi yang ramai anak lagilah jenuhnya. Tapi sekurang-kurangnya kakak dapat bantu adik. Jadi itulah PBD juga, kakak tolong adik, tegur. Jadi itu juga boleh dibuat catatan lah. Jadi sebenarnya berpatah balik kepada, ya, sebenarnya apa sebab PBD itu diwujudkan oleh kerajaan. Sebenarnya kita nak mengelakkan stres peperiksaan. Tapi ingatlah, peperiksaan tu juga ada kebaikannya. Yang bila tak ada periksa sekarang ni, ramai budak-budak kata, ya, tak perlulah bersungguh-sungguh. Jadi itu yang kesilapan sebenarnya. Ya, peperiksaan diwujudkan sebenarnya nak bantu minda supaya bersedia. Tapi sekarang ni kita tengok di sekolah ramai pelajar tak bersedia. Itu yang kita pelik lah. Bila kita longgar sini, budak buat macam ni. Jadi kelonggaran telah disalahgunakan. Jadi patutnya pelbagai pihak cubalah, ya, patah balik, ya, wujudkanlah balik, ya, mana-mana, ya, peperiksaan yang penting. Contohnya, ya, SPM tu penting. Jadi tekan-tekankanlah kepada ibu bapa daripada awal, ya, betapa perlu pelajar bersedia. Peperiksaan lain tak perlulah maksud saya. Ya, PBD tu pun dah cukup. Tapi ingat, nak rekod PBD ni, tu yang kita kata satu kelas 40, ya, cikgu bukan robot. Jadi kadang-kadang profesional cikgu itu, ya, kadang-kadang, ya, nak perform sampai boleh tahu, ya, selok-belok pelajar tu agak sukar. Sebab satu kelas 40 kalau mengajar dah 5 kelas, jadi kalilah 5 kali 40, 200. Jadi nak rekod PBD berbagai-bagai instrumen. Jadi itulah, tolong belajar.